A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Nabila binti Cik Omar dari ISM Pengajian Islam Usuluddin SEM 7A bernombor matrik 035739. First sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syekh Hazrul Lakfi kerana memberi peluang kepada saya untuk saya mensyarahkan tajuk Mukasyafah wal Musyahadah. Next kita akan pergi kepada maksud Mukasyafah. Mukasyafah dari sudut bahasa ialah terbuka tirai tersingkap peristiwa, terbuka tirai penghalang, terbuka rahsia Allah tersembunyi, pengertian atau hal gaib. Mukasyafah ni berasal daripada perkataan kasyfu yang bermaksud tersingkap atau terbuka tabir. Menurut istilah pula, mukasyafah ni ialah jalan menuju akhirat yang harus memisahkan dari sifat-sifat yang keji dan yang tercela, iaitu tentang keselamatan hati atau jiwa. Menurut kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, mana mukasyafah ni adalah hadirnya dengan sifat yang jelas yang dalam keadaan ini tidak memerlukan pemikiran dengan dalil. Mukasyafah ini juga diperolehi setelah adanya ilham dan zauq. Menurut tafsir Al-Qurtubi pula, dijelaskan maksud mukasyafah ni ialah terbuka hijab, yakni tutupan, lalu mereka melihat kepadanya. Demi Allah, tidak pernah Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang amat menyenangkan mereka kecuali penglihatan itu. Menurut Al-Jalili pula, yang mana membawa maksud mukasyafah ni ialah barang siapa yang hubungan antara dirinya dengan Allah tidak disertai dengan amal, ketakwaan dan muraqabah, maka tidak akan sampai kepada kasyaf dan musyahadah ataupun penyaksian. Dan last sekali menurut Imam Al-Tusturi, yang mana Imam Tusturi ni menjelaskan mukasyafah ni terbagi kepada 3 ilmu, iaitu ilmu zahir, ilmu batin dan ilmu antara dia dengan Allah. Di mana kalau ilmu zahir ni melibatkan ilmu ini disampaikan kepada umum. Ilmu batin pula tidak seharusnya disampaikan secara luas kecuali kepada ahlinya sahaja. Dan yang ketiga ialah ilmu antara dia dengan Allah yang tidak selayaknya disampaikan kepada sesiapa pun juga. Mukasyafah ni terbagi oleh 2 bahagian. Yang pertama ialah mukasyafah rububiyah, yang mana mukasyafah rububiyah ni ialah terbukanya hijab atau tabir penutup antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mukasyafah pada tingkatan ini adalah sebagai anugerah Allah, anugerah dari Allah semata-mata dengan ketentuan dan keimanan ketakwaan beliau. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, jadilah kamu orang-orang Rabbaniyah atau Ahlullah dengan mengajarkan kitab dan dengan mempelajari kitab. Surah Al-Imran ayat 79. Dan bahagian kedua ialah mukasyafah ghaibiyah, yang mana mukasyafah ghaibiyah ni ialah terbukanya hijab keghaiban sehingga mampu melihat alam gaib tetapi belum mampu menembus keghaiban Allah SWT. Yang mana beliau ni mampu melihat kebesaran Allah, mampu melihat alam-alam gaib, tetapi tahap kemampuan beliau melihat alam gaib itu tidak sampai ke tahap keghaiban Allah SWT. Yang mana di dalam Islam hal ini dikenal sebagai istilah khariqun lil adat, iaitu luar biasa. Seterusnya, dalam menjadi seorang mukasyafah ni juga terdapat beberapa halangan. Yang pertama ialah hati masih belum sempurna sebagai perlengkapan pengetahuan seperti pada anak-anak, iaitu anak-anak kita yang baru lahir, yang berumur 10 tahun ke bawah, masih lagi belum mampu untuk sampai ke tahap mukasyafah. Dan yang kedua, hati dikotori yang nafsu yang bau dosa. Maknanya perkara-perkara maksiat yang kita buat, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita buat, sampai hati menjadi hitam, juga menjadi salah satu halangan untuk kita mencapai tahap mukasyafah. Dan yang ketiga, halangan kepada mukasyafah ni juga hati ni dipengaruhi dan terpesong dari arah objek pengetahuan itu berada. Dan yang keempat, hati yang dipenuhi dengan sikap taklid buta. Okay, next ialah musyahadah. Dari sudut musyahadah, dari segi bahasa bermaksud berpandang-pandangan. Musyahadah ni berasal daripada perkataan syahadah yang bermaksud bersaksi, menyaksikan. Menurut istilah, musyahadah ni ialah menyaksikan dengan jiwa akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan alam gaib yang penuh dengan keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Musyahadah ni tidak lagi memerhatikan apa-apa di dalam beribadah kerana asyiknya dia beribadah dan berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berada di sampingnya, maka dirinya sendiri tidak dihiraukan lagi. Menurut konteks hubungan dengan menyaksikan Allah dan seakan-akan menyaksikan Allah ni, terdapat beberapa dalil yang menjelaskan konteks hubungan dengan menyaksikan Allah. Antara dalilnya adalah yang bermaksud, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemana juga pun kamu menghadap di sana pun ada wajah Allah. Sungguhnya Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 115. Dalil yang kedua ialah
Sesungguhnya akan menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surah Al-An'am ayat 79. Okey. Musyahadah ni juga membawa maksud kepada mata ilahi. Mata ilahi ni bukan bermakna mata fizikal manusia yang biasa, mata yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Menurut Ibnu Athaillah yang menyatakan alam semesta ini sebenarnya gelap dan telah menjadi terang kerana cahaya Allah di dalamnya. Kerana itu, siapa yang melihat semesta namun tidak menyaksikan Allah di dalamnya, di sisinya sebelum atau sudahnya, ia sebenarnya telah dikaburi oleh cahaya dan tertutup dari matahari. Makrifah oleh awan duniawi semesta. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Jadi, setakat itu saja pensyarahan saya tentang mukasyafah dan musyahadah. Saya harap syarahan yang saya lakukan ini boleh memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.